Kerana syirik membawa orang ke neraka, kekal di dalamnya. Jadi ini yang kita minta, tuan-tuan ini hapuskan. Itu yang paling besar. Jadi amalan yang paling besar yang dibuat oleh masyarakat kita, oleh kerana ada sebab-sebab tertentu, musim-musim tertentu, perkara-perkara tertentu, itulah di antaranya berzanji. Kalau kita tidak mahu menegahnya, besok cucu kita, cicit kita, siapa nak menegahnya? Kalau sekarang kita tak mahu bercakap, kita katakan, tak ada hak kita nak bercakap. Ataupun kita tunggu ulama' nanti datang. Ulama' tunggu lagi ulama'. Ulama' tunggu lagi ulama'. Ataupun si bapa tunggu besok anaknya menegah. Si anak tunggu lagi anaknya. Bila? Sekarang kita mesti bertindak. Sebab benda ini syirik. Kalau benda ini tak syirik, tak jadi masalah. Benda ini syirik dan dijadikan ibadah. Jadi itu sebab kita katakan, bila saya ditanya, Ustaz, apa hukum berjanji? Puncanya, Ana sering dijemput baca berjanji, marhaban. Ana tak pergi. Orang tu bertanya, kenapa Ustaz tak pergi? Saya katakan bahawa dalam berjanji ini ada perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah. Bertentangan dengan akidah. Bila akidah, tentu tauhid dan syirik. Mereka minta penjelasan. Bila saya jelaskan, jadi isu. Bila jadi isu, Ustaz Rasul mengatakan baca berjanji syirik. Bagaimana kita nak jelaskan? Buat seperti ini. Kita ambil berjanji, kita ambil Quran, ambil kitab ulama', kita buka. Saya bukan cipta sendiri tulisan-tulisan ini, tapi sebenarnya saya nukil dan tuan-tuan boleh lihat rujukannya. Jadi apa yang terdapat dalam berjanji di antara yang bertentangan dengan akidah kita? Cuba lihat di muka surat 9. Lihat tuan-tuan di muka surat 9. Terdapat dalam kitab berjanji ini di muka surat 38. Di muka surat 38. Saya silap, patut tadi saya beli juga ni. Saya beli supaya tuan-tuan lihat. Tapi minggu depan saya belilah saya letak di situ. Supaya bila tuan-tuan nak beritahu mak tuan-tuan yang ini mak yang salah, bapa inilah yang salah. Ini terjemahannya, suruh dia baca. Ini ayatnya yang melarang. Apa yang terdapat dalam berjanji ni? Saya tak baca kitab saya ataupun tulisan yang saya tulis sini. Saya ambil daripada kitab ni. Lihat dalam kotak kerja itu yang ada pada tuan-tuan. Anta lil rusuli khitamun, anta lil maula syakuru, abdukal miskinu yarju, fadlakal jammal ghafira, fika qad ahsantu dhanni, ya bashiru ya nadhiru, fa'aghithni wa ajirni ya mujiru minas sa'iri, ya ghayati ya maladhi fi muhimmatil umuri. Siapa yang pernah ikut, boleh tak nyanyikan ni? Saya minta tolong kalau boleh. Pernah? Boleh nyanyikan? Kalau boleh nyanyikan, saya mintalah nyanyikan. Biar dia ambil. Boleh? Siapa yang boleh? Boleh? Sekarang tak boleh lah Dah bertobat. Alhamdulillah. Sekarang dah bertobat, alhamdulillah. Apa maknanya tuan-tuan? Apa maknanya tuan-tuan? Dahsyatnya ya. Engkau penutup para rasul. Ini betul kita terima. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Rasul setelah wafatnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Engkau limpahan syukur bagi Tuhan. Hamba-Mu yang miskin mengharapkan kebaikan-Mu yang banyak dan berlimpah. Padamu aku berbaik sangka, wahai penggembira dan pengingat. Maka tolong lindungilah aku. Tolong lindungilah aku. Boleh. Nabi Muhammad sekarang di mana? Di mana? Di alam barzah. Boleh keluar? Boleh keluar? Tidak boleh. Apakah Nabi Muhammad nak doakan lagi umat-umatnya? Tak. Cukup kerja dia dah habis, selesai. Dia tak perlu mendoakan umatnya lagi sebab di alam barzah habis. Kalau orang sekarang cerita dah pencen, tak boleh kerja lagi. Dah pencen takkan nak pakai uniform pergi masuk lagi office. Ini kerja apa? Dah pencen duduk diam-diam. Jadi kalau Rasulullah sudah dihabiskan tugasnya, yang kita minta dia, kita beri lagi dia tugas, suruh doakan kita dan sebagainya. Siapa suruh? Rasulullah dah habis tugasnya. Sebab apa? Idza matal insanu in qata amalahu kullu illa min thalath.
Apabila mati anak Adam, putus hubungannya dengan dunia. Semua kecuali 3. Antum tahu. Kalau disusun mengikut hadis, pertama ilmu yang manfaat, kedua amal jariah, ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Ini termasuk Bani Adam. Siapa dia anak Adam? Rasulullah. Rasulullah bukan Bani Adam, bukan anak Adam. Kalau ikut berjanji bukan. Kalau ikut berjanji nanti kita buktikan bukan katanya. Kenapa? Dia nur. Daripada nur Nabi Muhammad SAW jadilah Adam, jadilah Ismail, Ibrahim dan sebagainya. Ini karut. Sebab saya katakan ini khurafat, takhayulat. Nanti kita akan baca. Jadi maka katanya, tolong lindungilah aku, wahai pelindung dari api neraka. Wahai penolongku dan pelindungku dalam segala urusan yang penting. Dalam segala urusan yang penting. Siapa pelindungnya? Mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada Rasulullah SAW. Faham ya? Lebih dahsyat daripada orang Nasrani. Orang Nasrani cuma pergi minta hapuskan dosa. Tapi orang Islam minta segala-galanya daripada Rasulullah SAW. Segala-galanya diminta. Segala urusan dia mengatakan, segala urusan yang penting. Ada orang mengatakan nak ambil lesen 10 kali, asyik fail saja, dia ajar. Engkau minta kepada Rasulullah SAW, baca selawat dulu, kemudian minta, ya Rasulullah, luluskanlah aku dalam ujian. Tiba-tiba lulus. Mungkin kebetulan. Ya, ada orang cerita dengan saya, Ustaz, macam mana saya tak percaya? Bila saya jumpa orang alim, dia mengatakan, nanti anta nak ambil lesen driving ni, driving lesson, baca selawat banyak-banyak, minta kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba minta, lulus dia. Yang ke-11 lulus dia. Dia lulus bukan kerana minta kepada Rasulullah SAW, tetapi dah 11 kali. Mungkin dia punya tester pun kesian, kasihlah dia lulus. Jadi mengatakan, aku minta kepada Rasulullah SAW. Ini syirik. Perbuatan syirik. Jadi tuan-tuan, para mengamal berjanji pula tahu bahawa Rasulullah SAW meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah sebagaimana doa baginda. Cuba lihat doa baginda. Allahumma ya ghiyathal mustazghithin wa ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, wahai penolong bagi setiap peminta pertolongan, dan wahai pengabul setiap pemohon, yakni pemohon doa. Ini Rasulullah mintakan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau Rasulullah minta kepada Allah, Rasulullah kan contoh saya katakan tadi. Kalau Rasulullah jadi contoh, kita contohi Rasulullah SAW. Sebab Allah mengatakan, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu, pada diri Rasulullah SAW, contoh yang baik. Contoh apa ini? Contoh pakai serban? Contoh pakai jubah? Contoh pakai siwak? Itu sahaja? Tidak. Pertama dalam masalah besar. Terutama minta kepada Allah.